اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 3. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 3, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal yaumil akhiri. Kalau lepas kha tu ada ya, wal yaumil akhiri, jadi hamzah tu pendek je lah. Kalau tidak ada ya lepas daripada kha, wal yaumil akhiri ataupun wal yaumil akhiri. Kalau lepas kha ada ya, sini tak ada ni. Kha ra, wal yaumil akhiri ataupun wal yaumil akhiri. Ni tak ada ya lepas daripada kha. Wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa bil qadari boleh, wa bil qadri pun boleh. Bil qadari dal baris atas ataupun wa bil qadri dal baris sukun baris mati boleh. Tapi biasa dibacanya dal baris atas. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi ataupun wabil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi kita pun nak kena tahu jugalah. Macam tadilah. Ni wal yaumil akhiri. Kadang-kadang lepas kha ada ya, wal yaumil akhiri boleh juga, sama makna je. Wabil qadari, kadang-kadang dengar orang baca wabil qadri, dah qadari ke qadri, dal tu bagi atas ke dal tu bagi mati, kedua-dua boleh belaka. Wabil qadari pun boleh, wabil qadri pun boleh. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Terjemahan dia, dan rukun iman itu 6 perkara.
Jadi dalam kitab Wisyahul Afrah ni dimulai pembicaraan rukun Islam yang terdahulu, kemudian masuk kepada rukun iman. Selepas habis bicara rukun iman, di bawah tu didatangkan berkaitan dengan aqaidul iman di bawah tu. Yang mana pembicaraan aqaidul iman di bawah tu adalah pembicaraan ke-6 rukun iman. Jadi dalam kitab Wisyahul Afrah ni, selepas dibicarakan rukun iman yang 6 perkara tu, kemudian sampailah ke selesai pembicaraan bab rukun Islam dan rukun iman ni. Pembicaraan kemudian ni adalah berkaitan dengan pembicaraan ke-6 rukun iman. Nanti dia akan bicara berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat Rasul, berkaitan dengan malaikah, berkaitan dengan kitab, kemudian berkaitan dengan selepas daripada mati, dengan persoalan barzahnya dibicarakan di hadapan. Maknanya di hadapan kitab akan membicarakan berkaitan dengan ke-6 rukun iman, tapi bicaranya taklah panjang lebar. Sebab kita maklum kitab Wisyahul Afrah ni kitab fiqh. Kitab fiqh bicara berkaitan dengan sembahyang. Wisyahul Afrah kitab fiqh bicara sembahyang. Tapi sebelum masuk bicara sembahyang, dibicara dahulu berkaitan dengan rukun Islam, kemudian rukun iman. Kemudian didatangkan pembicaraan untuk melengkapkan ke-6 rukun iman, barulah bicara berkaitan dengan sembahyang. Sebab iman adalah usuluddin, tapak agama. Sembahyang imaduddin, tiang agama. Tiang ni nak pacak mesti kena ada tapak. Jadi kitab Wisyah ni sebelum bicara tiang agama sembahyang, bicara dahulu tapak agama, iaitu pembicaraan ke-6 rukun iman dalam kitab Wisyahul Afrah. Jadi dalam kitab-kitab Jawi ni, beberapa kitab Jawi yang mana kitab tu memang kitab fiqh, tetapi ulama-ulama Melayu kita ni sebelum masuk fiqh, dia bicara bab iman terlebih dahulu. Kitab Wisyah ni fiqhnya semayang saja je. Memang semayang sungguh-sungguh lah. Tajuk puasa tak ada dalam ni. Dalam kitab Wisyahul Afrah ni, sehinggakan tajuk janaiz, pembicaraan janazah, hanya bicara berkaitan dengan sembahyang jenazah je. Dia pembicaraan janaiz, pembicaraan jenazah dia ada 4. Mandi, kafan, sembahyang, ke bumi. Ini pembicaraan jenazah ada 4. Tetapi dalam kitab Wisyah ni, bicara mandi tak ada, bicara kafan tak ada, bicara ke bumi di tawang hari. Dia hanya datangkan bicara sembahyang saja. Memang kitab Wisyah ni sembahyang saja je. Tapi kalau pembicaraan sembahyang dalam kitab Wisyah ni memang lengkap sungguh-sungguh. Kalau kita nak ngaji bab sembahyang, kitab Wisyahul Afrah, fiqh bab sembahyang. Tapi nak cerita tadi, kitab Jawi ni, walaupun kitab fiqh bab sembahyang, dimulai bicara iman terlebih dahulu. Kalau kitab Matla'i Badrin, tuan kitab sama je, Syekh Muhammad bin Ismail. Matla'i Badrin, kalau orang sekolah zaman itu, kalau orang sekolah sanawi zaman itu, dia pakai Matla'i Badrin lah. Kalau sekolah agama di Johor, dia pakai Matla'i Badrin lah. Matla'i Badrin ni dilengkap dengan ibadahnya,
dengan munakah, dengan muamalahnya, dengan munakahat dan juga janazah, janayah. Ibadatnya sembahyang, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Memang betul-betul pekoh 4 bahagian. Sama juga dengan kitab Sulam Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Pekohnya sama juga. Ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Tapi matla'in dengan kitab Sulam ni diawali dengan pembicaraan iman. Kitab pekoh betul benar. Tapi tak pergi pada pekoh, iman dulu. Sebab kalau ngaji pekoh, sebagai contoh kitab Wisyah, ngaji bab sembahyang tiang agama, comel loteng macam mana sekalipun sembahyang, tapi kalau iman, akidah, usuluddinnya tidak ada, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama-ulama Melayu kita, kitab Jawi sebahagiannya dimulai walaupun kitab pekoh, tetapi dimulai dengan pembicaraan iman, pembicaraan akidah. Jadi dalam kitab Wisyah ni dia akan menghuraikan pembicaraan berkaitan dengan ke-6 rukun iman. Tapi nak detail sungguhnya hak maghrib malam tadilah kitab Pati Paridah. Tu memang betul benar lah. Pembicaraan berkaitan dengan ke-6 rukun iman sungguhlah dalam kitab Pati Paridah tu. Cuma kitab Wisyah ni dia taklah lengkap sebagaimana kitab Pati Paridah. Tapi didatangkan pembicaraan berkaitan dengan aqaidul iman, simpulan-simpulan iman yang berkait dengan sifat Allah, yang berkait dengan sifat Rasul. Kemudian dibicarakan bab malaikah, kitab, dan dibicarakan berkaitan dengan hari kemudian. Kemudian dalam kitab Wisyah ni terdahulu didatangkan rukun Islam. Sekarang didatangkan rukun iman. Adapun takrif Islam, takrif iman tidak didatangkan. Kemudian dalam kitab Wisyah ni ditawarilah satu lagi bahagian agama yang kita panggil rukun agama, iaitu ihsan. Dia bahagian agama, komponen agama, rukun agama, Islam, iman dan ihsan sebagaimana dalam kitab Pati Paridah. Kemudian kitab Pati Paridah Ukulah Maghrib malam tadi didatangkan dia punya definisi Islam, definisi iman dan definisi ihsan. Kemudian saya terdahulu sudah bicara berkaitan dengan definisi takrif Islam, iman dan ihsan. Beza antara Islam dengan iman dan beza antara Islam dengan ihsan. Islam terima zahir akan agama. Iman percaya hati akan agama. Ihsan laksanakan perkara agama. Itu dia 3 tu. Secara kasarlah ni. Islam terima agama secara zahir. Kalau agama kata wajib, dia terima wajib. Agama kata haram, dia terima kata haram. Itu Islam. Kemudian dah wajib buat tu ihsan. Kalau dah haram tinggal tu dia pergi pada ihsan. Berarti kalaulah dia terima semayang wajib, dia terima puasa wajib, dia terima tutup aurat tu wajib, tapi siapa masa dak semayang, siapa masa dak puasa, siapa masa dak tutup aurat, dia masih lagi orang Islam tetapi tidak ada ihsan. Orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dia tak batal sebab dia masih lagi terima. Melainkan kalau dia tolak, dia engkar, sembahyang tak wajib, dia kata. Sebab apa? Sebab dia dengan Allah rapat dah. Dia kena Allah molek dah. Maka sembahyang tak wajib. Ini kafir. Ada ni. Asalnya dia tak sembahyang. Orang tanya dia, kenapa kamu tak sembahyang? Dia jawab, tak kenal Tuhan, sembahyang buat apa? Dia kata gitu. Lepas tu lama tanya dia, dah tak sembahyang lagi? Itu kata tak sembahyang kerana tak kenal Tuhan. Dah ni tak kenal lagi Tuhan. Kenal dah Tuhan. Dah apa dah sembahyang? Dah kenal dah sembahyang buat apa lagi? Pula dah. Maksudnya apa tu? Tak ambil sembahyang lah. Dulu dia kata tak sembahyang
Sebab tak kenal Tuhan. Sembah dinding buat apa dia kata. Tuhan pun tak kenal. Tak ada faedah semayang sembah dinding dia kata. Kemudian sekarang ni kenal dah Tuhannya. Maka tak wajib semayang. Kafir lalu dah. Sebab apa? Sebab dia engkar kewajipan sembahyang. Dia engkar kewajipan sembahyang. Kafir. Semayang wajib, ya. Tapi tak semayang. Dia orang Islam. Tapi orang Islam yang fasik, orang Islam yang zalim, orang Islam yang tidak ada ihsan. Faham tak ni? Puasa wajib. Kenapa kamu tak puasa? Kerana dia kata kerja dia tak rok nak puasa. Contoh, alasan tu tidak diterima pada syarak. Tapi cuma nak ceritanya, dia masih lagi orang Islam sebab dia masih lagi terima kewajipan puasa. Tapi kalau dia kata puasa tak ada faedah, puasa tu wak-wak nanya kat orang je, makanan banyak, tiba-tiba sengaja tak makan, puasa tak ada faedah, batal Islam. Sebab apa? Dia tolak perkara agama, yang mana kewajipan puasa ni ijma' ulama' dan orang tahu belaka puasa tu wajib. Ada ni, dia beza. Dia terima kewajipan puasa tapi tak puasa, dia masih lagi orang Islam. Kalau dia ingkar kewajipan puasa, batal Islam, dia murtad oleh azabillah. Sebagai contoh, dia terima berjudi tu haram, berzina tu haram, tapi dia berjudi, dia berzina, maka dia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam, tapi orang Islam yang tidak ada ihsan, orang Islam yang derhaka. Tapi kalau dia kata kenapa berjudi nak haram, orang berjudi ni bukan paksa-paksa pun. Bubuh duit depan tu, bubuh duit dengan sukarela. Dia capak duit, kemudian dia pun main. Siapa hak menang, dia ambil lah. Siapa hak kalah, dia tak marah pun. Kan reda-reda kan, setuju-setuju kan, kenapa nak haram? Dia tolak haramnya judi, maka batal Islam dia. Ada ni, sebab dia ingkar, dia bukan orang Islam. Berzina, dia kata apa nak haram berzina? Bukan rogo pun, suka sama suka. Bukan ada orang berzina tu sumber pendapatan dia. Sumber pendapatan dia pelacur tu lah. Maka kenapa nak haram zina? Sebab bukan paksa, murtad orang ni. Sebab apa? Sebab dia engkar, tolak hukum agama, berzina tu haram, ijma' ulama', dan orang tahu belaka berzina tu haram. Ni. Tapi kalau dia berjudi, dia berzina, tapi dia tak engkar, dia tak kata berjudi tu halal, tak kata berzina tu halal, tak kata, dia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam, tapi orang Islam yang tidak ada ihsan, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beza antara Islam dengan ihsan. Kemudian iman, iman hak penting. Iman hak dalam. Mulut dia kata sembahyang wajib, puasa wajib, tapi dalam hati dia, dalam hati tak ada faedah sembahyang ni, tak ada faedah puasa ni. Hati dia engkar, hati dia engkar. Mulut kata sembahyang wajib, tapi hati dia engkar, batal iman dia. Dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi zahir atas dunia dia adalah orang Islam, sebab dia masih lagi akur terima bahawa sembahyang wajib. Islamlah dianya zahir, tapi hati dia tolak. Hati dia tolak. Sembahyang tak ada faedah, hati dia. Yang penting ni hati. Tapi hati ni hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni kita tak ada nak suluh lah hati dia. Kalau keluar mulut sembahyang tak ada faedah, tu batal Islam hak zahir. Faham tak ni? Imam ni terima hati akan perkara agama. Kalau mulut terima, hati tidak terima, dia panggil orang Islam yang tidak beriman. Islam hubungan atas dunia, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafir pada hukum akhirah, kekal neraka selama-lamanya. Jadi Islam terima akan agama. Agama kata wajib, akur wajib. Agama kata haram, akur kata haram. Iman, hati terima perkara agama, jangan tolak di hati.
Ihsan, hak wajib tu buatlah, itu ihsan. Hak haram tu tinggallah, itu ihsan. Jadi apabila zahir terima perkara agama, hati terima perkara agama, nak sempurna Islam iman, terima zahir terima hati, ihsanlah. Zahir terima, hati terima, tapi laksananya tidak. Islam iman yang tidak sempurna. Nak sempurna Islam dan iman, ihsan, laksanakan. Dah kita terima kan semayang, hati pun terima, semayanglah, itu ihsan. Kita terima kan zahir Islam, batin iman terima puasa wajib kan, berpuasalah, itu ihsan. Kalaulah kita terima dah bahawa berjudi, minarak, berzina tu haram, hati pun terima itu haram, tinggalkanlah, itu ihsan. Kita terima dah bahawa dedah aurah tu haram, mengumpat tu haram, kita terima, zahir pun kita terima, hati pun kita terima. Ihsannya apa? Tutuplah aurah tu, janganlah dedah aurah. Tinggallah mengumpat tu, jangan lagi mengumpat. Itu dipanggil apa? Ihsan. Ada ihsan, buat segala hak Tuhan suruh, tinggal segala hak Tuhan larang, ihsan, barulah Islam iman jadi sempurna. Jadi nak sempurna Islam dan iman, pergi kepada ihsan, iaitu kerjakan segala suruhan dan tinggalkan segala larangan. Islam terima, ihsan laksana. Islam terima zahir, iman terima hati akan perkara agama. Kemudian kita pergi kepada pembicaraan takrif iman. Iman adalah at-tasdiqul qalbi bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman terima hati akan perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu iman. Islam terima zahir akan perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman at-tasdiqul qalbi bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, terima hati dengan perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu iman. Iman ni terima hati. Kemudian biasa dak dengar takrif iman, definisi iman, at-tasdiqul qalbi, ikrar bil lisan, buat dengan jawarih. Biasa dengar tak? Hak saya sebut tadi, Islam zahir, iman terima hati, ihsan laksanakan perkara agama. Jadi iman adalah membenar hati akan agama. Agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman benar hati akan agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pernah tak dengar definisi iman, takrif iman 3. Benar hati, ikrar dengan lidah, kemudian buat dengan jawarih. Biasa dengar tak? Iman dia kata at-tasdiqul qalbi, benar hati, ikrar bil lisan, kemudian beramal dengan jawarih. Biasa dengar tak? Kalau tak silap ada dalam satu nasyid. Nasyid tu nasyid budak-budak. Nasyid budak-budak, didatangkan iman, benar hati, ikrar dengan lidah, kemudian buat dengan jawarih. Tapi saya sebut tadi, iman benar hati je,
Ikrar dengan lidah, mengaku ya tu Islam. Buat dengan jawarih, hak Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan larang kita tinggal, itu ihsan. Dah. Tiba-tiba tiga-tiga tu iman. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Tiga tu dia panggil iman. Nak kira ni tu. Macam dahulu bulan lepas bicara bab Islam. Islam dalam hak pandangan muktamadnya, Islam ni terima. Islam ni terima zahir. Tetapi ada pandangan mengatakan Islam ni laksana. Wa qilal amal. Kata setengah ulama, Islam ni buat. Kata setengah ulama, Islam ni buat. Bersembahyang tu Islam. Berpuasa tu Islam. Jadi Islamnya buat. Saya sebut Islam terima. Pandangan muktamad Islam terima. Buat ihsan. Tapi ada pandangan mengatakan Islam dengan makna junjung. Apa makna junjung? Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Itu Islam. Itu pandangan daih tu. Pandangan muktamad, buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, itu ihsan. Tapi ada ulama mentakrifkan Islam dengan buat, laksana, junjung, dengan bahawa buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dia kedua-dua takrif ni betul. Cuma bila sebut kata Islam tu buat, Islam tu laksana, kalau tak laksana, kalau tak semayang, kalau tak puasa, kalau tak bayar zakat, kalau tidak mengerjakan haji, kalau tidak bermuamalah secara Islam, kalau tidak laksanakan hukum janayah, hukum Islam, macam mana? Sebab Islamnya buat. Diri buat tu Islam. Diri semayang, diri puasa, diri bayar zakat, diri mengerjakan haji, diri muamalah secara Islam, jangan terbabit dengan riba. Tu. Itu Islam. Diri munakahat itu Islam. Kalau berzina, sudah tidak laksana Islam. Diri laksanakan hukum hudud, kisah takzir, itu Islam. Kalau tidak laksanakan, gua nak kira. Kalau Islam tu dengan makna buat. Kalau Islam dengan makna buat, kena jaga sikit. Takrif tu betul. Tapi kita kena letak molek. Islam dengan makna buat. Kalau tak buat, batal Islam. Tak, Islam tak sempurna. Dia kata tu. Sebab kalau Islam dengan makna buat, tiba-tiba tak buat, jadi kafir, itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Khawarij tak puasa, kafir. Tak bayar zakat, kafir. Tidak mengerjakan haji, kafir. Sebab apa? Sebab tak buat kafir. Atau khawarij. Terbabit dengan riba, kafir. Berzina, kafir. Tidak laksana hukum hudud, kisah takzir, kafir. Atau khawarij, bukan ahli sunnah. Kita ahli sunnah, walaupun ada pandangan mengatakan Islam tu buat, waqilal amal, kata setengah ulama, Islam tu buat, Islam tak batal, tapi Islam yang tak sempurna, kena letak di situ. Adapun kalau Islam pandangan muktamad lebih mudah. Islam dengan makna terima. Selagi terima, selagi itu Islam. Kewajipan semayang, terima. Kewajipan muamalah, terima. Haramnya riba, terima. Bab munakahat, dia terima. Haramnya zina, dia terima. Hudud, kisah takzir, hukum agama, dia terima. Dia orang Islam. Tiba-tiba tidak laksana. Dia orang Islam yang fasik, orang Islam yang derhaka, orang Islam yang tidak ada ihsan. Dia kena waktu pada ni. Jadi Islam ada dua makna. Satu, Islam dengan makna terima, itu pandangan muktamad.
Satu Islam dengan makna buat, itu pandangan dhaif. Tetapi kalau tidak buat, Islam tidak batal. Kalau Islam dengan makna qaulun wa amalun, tu khawarij. Islam dengan makna terima dan buat. Tak buat, Islam batal, iman batal. Tu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada ni. Itu bab Islam dengan itu takrif Islam. Kita nak bicara sekarang berkaitan dengan takrif iman. Jadi iman dalam kitab Pati Faridah, iman dengan makna terima hati. Tapi tadi saya sebut, terkadang dalam buku-buku iman dibuat 3. Membenar hati, ikrar dengan lisan, ikrar dengan lidah, serta buat dengan jawarih. Jadi iman tu 3. Dia gini, iman membenar hati sahaja, itu takrif iman di kalangan ulama tauhid. Kemudian iman dengan makna benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih, itu takrif iman di kalangan fuqaha, ulama fiqh, dan muhaddisin, ulama hadis. Ahli sunnah wal jamaah belaka. Betul belaka kedua-dua tu. Yang pertama, Islam terima hati sahaja. Ikrar dengan lidah, Islam. Buat dengan jawarih, ihsan. Itu ulama tauhid. Tiba-tiba ulama fiqh, ulama hadis, ahli sunnah wal jamaah, iman 3. Benar hati, ikrar dengan lidah, kemudian buat dengan jawarih. Itu ulama fiqh dengan ulama hadis. Antara kedua-dua takrif ni, ahli sunnah wal jamaah kena letak molek. Kalau tak kena letak, tak jadi ahli sunnah juga. Sama ada iman dengan benar hati, sama ada iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Kedua-dua takrif ni ahli sunnah wal jamaah belaka. Tapi kalau tak kena letak, tak jadi ahli sunnah juga. Kalau tak kena letak. Sebab itulah, walaupun nampak simple, kita nak letak huraian tu bertepatan, dia kena belajar molek. Dia tak boleh nak baca sendiri. Iman benar hati, ini ulama tauhid. Ikrar dengan lidah, Islam. Buat dengan jawarih, tu ihsan. Tetapi nak sempurna iman, kena ada Islam, kena ada ihsan, baru sempurna iman. Ada pun ni saya pernah sebut, kuliah maghrib kuliah maghrib apa? Bulan lepas atau bulan terdahulu. Puak Murji'ah. Puak Murji'ah ni kita jangan dengar. Puak Murji'ah ni iman benar hati. Ada iman cukup, buat dosa pun tak apa. Dia kot tu. Janji ada iman. Puak Murji'ah kata ada iman, buat dosa sekalipun tak boleh bekah. Tidak akan dicatatkan dosa. Sebab apa? Sebab tersekat dengan iman. Janji ada iman, benar hati, tiba-tiba hak Tuhan larang digi langgar. Tak dosa, tak dosa. Tak dosa. Siapa tak berdosa? Iman ada dah kan? Iman itulah yang menyekat daripada dosa. Itu Murji'ah. Dia buat banding gini, dia buat banding. Orang kafir. Orang kafir. Dia buat baik. Orang kafir ni tolong orang. Orang kafir ni taat pada ibu bapa. Perkara baik belaka tu. Ada ni. Boleh pahala tak? Dicatat tak pahala? Tak. Sebab apa? Tersekat di kafir dia tu. Bukan gitu. Orang kafir buat baik, dicatat tak pahala? Tak. Sebab apa dia catat pahala? Dah kafir, dia catat pahala mana? Digi orang beriman buat dosa, tak dosa. Sebab apa? Iman ada. Tu Murji'ah. Sebab nasa di iman sudah langgar Tuhan larang, tak ada masalah. Tak jejah, tak mudarat pun dosa kita. Sebab iman dia dah. Dia cukup dengan iman je.
Kita ahli sunnah dah. Islam, iman, ihsan kena lengkap ketiga-tiga. Jadi tak apa. Iman cukup. Itu murjiah. Bukan ahli sunnah. Ada ni. Betul lah kalau orang kafir buat kebaikan, memang betul lah tidak akan dicatatkan pahala. Sebab dia kafir. Tetapi orang yang beriman buat dosa, dicatatkan dosa, dosa tu akan melemahkan iman. Kita ahli sunnah begitu. Sebab iman ni dia turun naik, turun naik. Kuat, lemah. Turun naik ni, turun dengan dosa. Naik dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Iman akan jadi kuat bila kita banyak melakukan ketaatan. Iman akan jadi lemah bila kita banyak melakukan dosa. Tu kita ahli sunnah wal jamaah. Murjiah tak payah. Ada iman secukup. Tak payah. Selamat dah. Buat dosa apa dia nak buat, bebas je. Sedap tau. Ada benda dah, janji ada iman je, sudah lah. Janji ada iman je. Dia hak timbul bukan murjiah hak biasa timbul learningnya. Ada orang dibicara hati saja, tapi bukan masalah iman. Dibicara hati ni penyucian rohani. Janji hati baik, tak tutup aurah tak apa. Ada pasal tu. Hati baik, duduk berzikir, tak belajar Fardhu Ain tak apa. Senang dia. Kadang-kadang anak bini aurah pun tak sempurna tutup, tak apa. Sebab apa? Suci. Hati suci dah dengan zikir. Ada pasal tu. Ada pasal tu. Sebab apa? Cukup dah hati suci. Hati suci warna kalau buat dosa, dosa tu akan mengkotorkan hati kita. Hak tu ada. Dah penyucian rohani dah ni banyak dah zikir, syariat buat lebih kurang aje. Tu ada pasal tu. Ada ni. Di murjiah ni asal ada iman je. Dan ada iman tak apa dah. Buat apa-apa kejahatan pun tak lekat dosa. Sebab apa? Sebab dihalang oleh iman. Itu murjiah. Kita ahli sunnah dah. Iman benar hati, betul. Tapi nak sempurna iman, kena ada Islam, kena ada ihsan. Nak kuat iman, nak sempurna iman, kena buat apa yang Tuhan suruh, kena tinggal apa yang Tuhan larang. Itu ihsan. Kemudian kita pergi kepada satu lagi, definisi iman adalah hak ulama fiqh dengan ulama hadis. Iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ini kena jaga. Sebab khawarij pun iman seumpama tu juga. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Khawarij pun gitu juga iman. Tiga tu juga. Tetapi ulama fiqh, ulama hadis, ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa iman ada tiga tu ala sabilit takmil dipanggil. Ala wajhit takmil, atas jalan sempurna iman. Nak sempurna iman, hati kena benar, lidah kena ikrar, Islam kena ada, buat dengan jawarih, ihsan kena ada, barulah iman tu sempurna. Tetapi kalaulah hati terima tetapi jawarih anggota zahir tak buat amal, iman je sah tapi tak sempurna. Sama je lah dengan ulama tauhid. Hak kata iman hati saja. Sebab ulama tauhid iman hati saja, sama juga nak sempurna iman, dia kena ada ihsan, makna kena buat amal. Ada pun khawarij, iman kena ada tiga tu. Hati kena benar, lidah kena ikrar, kemudian anggota zahir kena buat amal. Tiba-tiba hati benar, tapi buat amalnya dok. Hak Tuhan suruh tak buat, hak Tuhan larang dia buat, maka iman dia batal. Hak tu khawarij. Khawarij nak sah iman kena lengkap tiga. Baru sah iman. Hati benar, tak padang lagi, tak padang lagi. Ikrar dengan lidah, tak padang lagi nak sah iman. Buat dengan jawarih. Kena buat, kena
buat hak Tuhan perintah, tinggal Tuhan larang, barulah sah iman. Tiba-tiba dok hak Tuhan perintah dia tak buat, hak Tuhan larang dia buat, maka kafir, batal iman dia. Tu khawarij. Ingat baik. Sebab saya pernah dengar orang dia datangkan takrif iman dengan 3 tadi. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Dia kata untuk sah iman kena ada 3 ni. Dia kata itu khawarij, bukan ulama fiqh gitu, bukan ulama hadis gitu, ahli sunnah wal jamaah. Dah kata ulama fiqh, ulama hadis kan iman 3 tu kan atas jalan sempurna. Nak sempurna iman, benar hati, jangan benar hati saja, ikrar dengan lidah, kemudian buat dengan jawarih. Kena buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, barulah iman tu sempurna. Itulah ulama fiqh, ulama hadis ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba dia ceramah, dia kata nak sah iman kena ada 3 tu. Kalau tak cukup 3 tu, iman tidak sah, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Pada ni. Jadi sama ada iman ditakrifkan dengan membenar hati saja, ulama tauhid, ataupun iman membenar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih, ulama fiqh, ulama hadis, kena letak molek, barulah kena dengan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam kitab Fatih Faridah, iman adalah membenar hati jua, ikrar dengan lidah Islam, buat dengan jawarih itu adalah ihsan. Sebab dalam Al-Quran pun bila disakut dengan hati, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kataba fi qulubihimul iman, yang ditulis pada hati mereka akan iman. Qulub, hati, iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap dengan iman. Tengok, hati iman. Sebab tu ulama tauhid, iman hanyalah membenar hati jua. Ada ni. Kemudian dia hak berkaitan dengan ihsan, tu kena jaga moleklah. Ihsan adalah syarat untuk sempurna Islam dan syarat untuk sempurna iman. Syarat untuk sempurna Islam dan juga syarat untuk sempurna iman. Sebab jangan mudah-mudah pula orang yang tak laksana agama, Islam dia batal ataupun iman dia batal, itu adalah jalanan khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian apabila sebut kata iman ni bicara hati, maka beriman ataupun tidak seseorang itu hubungan masing-masing dengan Allah lah. Cuma iman ada alamat dia. Tidak beriman, puak munafik, ada alamat dia. Gitu je lah. Beriman sungguh, hati masing-masing dengan Allah. Tidak beriman, hati masing-masing dengan Allah. Tapi iman ada alamat dia, munafik pun ada alamat dia. Pada ni kita biasakan ngaji dalam hadis, alamat orang berimannya macam mana, alamat orang munafiknya macam mana. Tapi munafik kedok dia tak boleh nak tuju. Pada ni sebab munafik ni orang kafir. Kita nak tuju munafik kafir pada seseorang, kalau tak kena kepada dia, kafir itu akan balik pada kita sendiri. Dia tu munafik itu, dia nak kata gitu. Faham tak ni? Dia tu perangai macam orang munafik. Itu lain. Nak kata munafik tak boleh. Sebab munafik ni kafir. Bukan setakat kafir, munafik ni neraka lapis paling bawah sekali. Neraka hawiyah. Neraka lapis yang ketujuh. Hak kafir Abu Jahal, hak kafir Abu Lahab, kafir Firaun, kafir Namrud, atas lagi. Kafir munafik ni bawah sekali. Kalau kita cakap teranun kok,
patak neraka. Tu cakap Terengganu. Cakap luar sebut patak dia marah. Dia kata patak ni punggung ke apa tak tahu. Kita patak ni bawah sekali. Maknanya puak munafik ni berat daripada hak kafir, hak Abu Jahal tu lagi. Sebab tu kita dia munafik. Tak boleh nak kata. Ada ni. Ciri-ciri perangai. Tapi ciri-ciri itu kita tahu mana. Betul kena letak molek pula. Ada ni. Ni kadang-kadang dia tak nak beza antara Islam, kafir, murtad, batal Islam, iman dengan munafik tak nak beza. Islam, murtad itu hak zahir. Iman, munafik hak batin. Tak ada orang tahu hak ni. Dia kata oleh kerana kita tak boleh nak kata munafik tu kafir, maka orang kafir pun tak boleh kata kafir juga. Dia kata pelik pula dia ceramah. Orang kafir kita kata kafir lah. Orang munafik tak boleh kata kafir. Orang munafik memang kita kata kafir. Tapi siapa tak boleh nak tuju. Hak Abdullah bin Ubay tu waktu Al-Quran yang royak. Ada ni. Itu Al-Quran yang royak. Abdullah bin Ubay tu munafik. Faham tak? Munafik memang kafir. Tapi kita tak boleh nak tuju. Memang munafik tu kafir. Siapa nak tuju siapa? Itu hati masing-masing dengan Allah. Dia cakap mulut hina agama. Itu bukan munafik, itu murtad. Itu lawan kepada Islam. Tak ada ni. Kalau orang faham beza Islam dengan iman, kafir murtad dengan munafik, tak akan timbul ada orang tanya, apa hukum kita berimamkan solat dengan imam yang munafik? Dia kata, orang tanya hukum gitu. Dia tanya, apakah hukum kita berimamkan solat dengan tu imam yang munafik? Dia kata. Dan siapa tu imam munafik? Tu hak tambuh agama. Siapa tambuh agama? Kena letak molek. Dia tak ambuh pelaksanaan hukum agama. Atau orang fasik, orang zalim. Bolehlah tanya, apakah hukum kita berimamkan dengan imam yang fasik? Boleh cerita. Kita berimamkan dengan imam yang fasik, makruh. Boleh ayat gitu. Tapi dia tanya, apakah dengan seorang imam yang munafik? Dah siapa munafik? Ni orang apa? Tak boleh nak beza antara Islam, iman, hak murtad, zahir diengkar agama, dengan munafik diengkar agama di hati. Tak boleh nak beza orang panggil. Ada ni. Sebab tu munafik kita tak boleh nak tuju, sebab munafik ni adalah engkar kufur di hati. Hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ni. Sebab itulah puak-puak munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan Nabi, masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Time berperang mereka turut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka khianat di tengah jalan. Itu kejaran munafik. Orang munafik mati, dikebumikan dan disempurnakan jenazah sebagaimana orang Islam ramai-ramai. Sebab apa? Sebab mereka orang Islam. Tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Jadi nak tanya bab munafik tak boleh tanyalah. Kalau tanya apakah hukum berimamkan dengan imam yang murtad? Apa boleh tanya hukum? Sebab murtad tu zahir. Fasik tu zahir. Munafik tak ada boleh tuju hak tu. Pada ni. Sebab tu kata kena beza molek. Islam apa dia, iman apa dia. Satu laginya Islam dengan ihsan. Itu kena letak molek, kena beza molek antara Islam dengan iman, kemudian Islam dengan ihsan. Jadi iman membenar hati akan perkara agama yang berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi iman ni bukan hanya membenarkan perkara gaib, membenarkan segala-galanya perkara agama. Hati terima kewajipan sembahyang, hati terima kewajipan puasa. Sebab apa? Hak tu hak Nabi bawa dan terkandung di dalam Al-Quran, terkandung di dalam kitab. Beriman dengan kitab adalah salah satu daripada rukun iman. Kemudian dalam kitab Wisyah ni hanya datangkan rukun saja. Takrif itu nak comelnya dalam kitab Pati Paridah hak kuliah maghrib malam tadi. Dia kemah dalam tu pembicaraan berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Sebab kita nak kena kemah molek, terutama sekali Islam dengan iman. Sebab kita kena ingat, kalau kita ngaji dalam kitab fiqh, syarat sah sembahyang, syarat sah puasa, syarat sah haji, yang pertama adalah Islam. Ingat baik. Syarat sah sembahyang yang pertama, syarat sah puasa yang pertama, syarat sah haji yang pertama adalah Islam. Siapa orang Islam? Yani orang Islam yang beriman. Tu. Itu syarat sah yang pertama. Dia gini, dia Islam lain, iman lain. Islam terima zahir, iman percaya hati. Tetapi antara Islam dengan iman, kalau hanya sebut satu, sebut Islam saja, tak sebut iman. Sebut iman saja, tidak sebut Islam. Sebut Islam saja. Contoh tadi, syarat sah sembahyang yang pertama Islam. Imannya mana? Islam saja je dia royak. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Mana iman? Iman tak kata pun. Dia kata Islam saja. Walau kalau Islam saja, imannya tidak ada, tak pakai. Tiba-tiba dalam kitab fiqh, syarat sah sembahyang yang pertama Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Iman tak sebut. Dia gini, dia antara Islam dengan iman ni, dia sebut satu daripada dua, sebut Islam saja ataupun sebut iman saja, kedua-dua makna masuk dalam satu perkataan. Faham tak ni? Sekarang Islam terima zahir, iman percaya hati. Tetapi kalau sebut Islam saja, yakni terima zahir dan percaya hati. Dia kena masuk dua-dua lalu. Kalau sebut kata iman saja, terima zahir dan percaya hati, kena masuk dua-dua lalu. Kalau sebut satu. Tapi kalau sebut dua, Islam dan iman, orang Islam dan orang yang beriman, disebut dua. Maka orang Islam lain terima zahir, dan orang yang beriman terima hati. Barulah suku-suku. Faham tak ni? Dia lurah Arab, dia banyak seumpama tu. Dua perkataan yang berbeza makna. Tetapi kalau sebut satu daripada dua, kedua-dua makna sekali lalu dah. Islam lain terima zahir, iman lain percaya hati. Kalau sebut satu je, Islam saja, iman masuk dalam perkataan Islam tu. Bila sebut kata iman saja, Islam masuk dalam perkataan iman tu. Faham tak ni? Kalau sebut kata orang Islam yang beriman, orang Islam terima zahir, yang beriman terima hati. Dia gitu. Faham tak ni? Dia gini. Nanti kita bicara rukun iman yang keenam. Qada dan qadar. Ataupun qadar dan qada. Kita akan bicara nanti. Qada dan qadar ataupun qadar dan qada. Kalau sebut qada dan qadar, qada lain makna, qadar lain makna. Qada satu pegangan yang asing, qadar satu pegangan yang asing. Tetapi antara qada dengan qadar, pada sebut qada saja, qadar masuk dalam tu makna dia. Kalau sebut qadar saja, tapi kalau sebut kata beriman dengan qada dan qadar, qada makna dia, qadar makna dia. Qada apa dia? Ketentuan azali. Qadar apa dia? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sekarang, kudrah. Jadi qada ketentuan azali, iradah. Qadar perbuatan Allah, kudrah. Lain tu.
Kalau sebut kata beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada, ketentuan azali, dan qadar, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tiba-tiba sebut satu je. Beriman dengan qada. Contoh kita rukun yang ke-6 dalam kitab kita ni. Wabil qadari khairihi wa syarihi. Beriman dengan qadar je. Qada mana? Sebut qadar dalam kitab kita ni. Hak yang ke-6 tu kan. Wabil qadari khairihi wa syarihi. Dan beriman dengan qadar baik dan jahat. Qadar, qada mana? Terkadang beriman dengan qada baik dan jahat, qada saja. Qadar mana? Ada ni. Sama juga taufik dan hidayah. Taufik satu, hidayah satu. Kadang-kadang kita sebut taufik dan hidayah daripada Allah. Kadang-kadang wabillahi taufik. Sebut taufik, hidayah tak sebut. Kadang-kadang kita minta hidayah aja, taufik kita tak minta. Allahumma hdini fi man hadai. Kita minta apa tu? Minta hidayah. Taufik tak minta. Taufik tak minta. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini. Minta apa tu? Minta hidayah. Tak taufik? Tak mahu taufik. Dari banyak lagi perkataan-perkataan yang lain yang sama. Dia gini. Sama ada Islam, iman, qada, qadar, contoh taufik, hidayah. Dia makna lain-lain belaka tu. Islam timur zahir, iman percaya hati, qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Taufik kekuatan kekuatan melakukan ketaatan, hidayah perkara baik nampak baik, perkara buruk nampak buruk. Ada ni? Taufik kekuatan untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, itu taufik. Hidayah perkara baik, perkara taat kita nampak baik. Perkara jahat, perkara maksiat kita nampak jahat. Itu hidayah. Yang mana terkadang hidayah ada, taufik tak ada. Yelah baik, tetapi nak buat sekarang ni Allah lah tak ada orang buat. Tengok, dia tahu baik, tapi dia tak kuasa nak buat. Yelah haram, tapi lah zaman sekarang kalau kita dah ulur rasuah, payah nak buat kerja zaman sekarang ni. Rasuah tu haram dah sebesar. Al-rashi wal murtashi finnar. Neraka jawapan kalau Tuhan tak ampun. Ya betul, rasuah tu haram, tetapi nak buat guana. Tengok, dia tahu benda tu salah, tapi tak ada kekuatan nak tinggal. Apa panggil apa itu? Hidayah ada, taufik tak ada. Ni pada ni. Jadi taufik lain, hidayah lain. Kita minta hidayah saja je, lepas tu taufik tak minta. Dia sama je, Islam, iman, qada, qadar, taufik, hidayah. Sebut satu cukup dah. Sebut Islam, Islam yang beriman. Sebut qada, qada dengan makna ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Sebut hidayah, perkara baik nampak baik serta boleh buat, perkara jahat nampak jahat serta boleh tinggal. Gitu. Dia masuk dalam dua. Kalau sebut suku-suku, Islam yang beriman, Islam timur zahir, iman percaya hati. Qada dan qadar, qada ketentuan azali iradah, qadar perbuatan Allah kudrah. Taufik dan hidayah, taufik kekuatan melakukan ketaatan, hidayah perkara baik nampak baik, perkara buruk nampak buruk. Kalau sebut asing-asing, makna asing-asing. Iza ijtama'at taraqa, apabila didatangkan kedua-dua, makna asing-asing. Wa iza iftaraqa ijtama'a, bila didatangkan satu dua-dua, ijtama'a terhimpun kedua-dua makna dalam satu kalimah. Sebut Islam cukup. Siapa orang Islam? Orang yang timur zahir,
dan orang yang percaya hati. Percaya hati tu iman. Cukup dah sebut Islam. Man Islam yang beriman. Tak ada. Jadi kita balik kepada syarat sah sembahyang yang pertama, syarat sah puasa yang pertama, Islam. Islam mana ni? Islam yang beriman. Islam yang beriman. Kalau imannya tidak ada, maka sembahyangnya tidak sah, puasanya tidak sah, pergi Mekahnya tidak sah. Ingat baik. Islam, iman. Sebab syarat sah Islam, Islam yang beriman. Sama juga dengan hak hadis yang biasa dibaca. Bila mati anak Adam, terputus amalan melainkan 3. Yang ketiganya, waladun salihun yad'ulah. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Waladun salihun ay waladun muslimun. Dia terjemah dengan muslim. Tapi setengah kita diterjemah dengan anak yang beriman. Sebut kata muslim ke, sebut kata beriman ke, sama je. Boleh sebut kata waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang berdoa bagi kedua ibu bapa dia. Ai waladun muslimun, anak yang Islam dengan makna anak yang beriman. Islam yang beriman. Sebut Islam, Islam yang beriman. Faham tak ni? Sebab sebagaimana tadi syarat sah sembahyang, Islam yang beriman. Syarat sah puasa, Islam yang beriman. Jadi anak yang amal ibadahnya diterima oleh Allah adalah anak yang Islam serta beriman. Barulah anak ni amal ibadah diterima oleh Allah, barulah mak ayah automatik boleh pahala. Tak ada ni. Sebab tiap-tiap amalan anak automatik pahala pada ibu bapa. Tiap-tiap amalan anak automatik pahala pada ibu bapa tanpa perlu niat. Faham boleh? Tanpa perlu niat. Sebab amalan anak ni bukan hanya pahala pada ibu bapa, pahala kepada tok nenek, pahala sampai ke moyang, pahala sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Tanpa perlu kita niat. Sebab apa tanpa perlu kita niat? Sebab kita ni mak ayah kita dah. Dia gitu. Pada ni, kita buat ibadat ni macam mak ayah kita buat ibadat. Maka tak perlu niat. Tapi kalau hati kita nak niat-niat, gila. Sedekah atas nama mak ayah. Tak ada masalah tu. Nak letak nama mak ayah, letaklah. Tapi kalau tak letak nama mak ayah pun, mak ayah boleh pahala secara automatik. Tapi mak ayah boleh pahala mana ni? Hak anak dia tu buat amal, hak diterima oleh Allah, hak sah. Anak mana yang amal dia sah? Anak yang beriman. Islam yang beriman. Dia itu. Pada ni, bila anak tu Islam yang beriman, amal dia diterima oleh Allah, maka mak ayah pun akan dapat pahala. Ada ni. Sebab dia syaratnya Islam yang beriman. Itu syarat sah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dalam bab Islam iman ni kena letak molek, kena ambil faham molek. Kena ambil faham molek. Kemudian kita ibu bapa ni pula, anak kita Islam yang beriman buat amal, kita dapat pahala jikalau kita pun sama juga Islam yang beriman, sama juga. Kalau kita ni kadang-kadang ada juga setengah ibu bapa, anak dia habis atau ngaji agama belaka, tapi dia tak belajar agama. Ni ada pasien gitu. Nyakit apa tak tahu. Tak apa dah, dia kata anak kita ngaji agama bekal akhirat kita lah tu, dia kata. Lepas tu kita macam mana? Iman kita macam mana? Kalaulah diri sendiri, dia ingat iman ni pakai bilang rukun iman gitu je dia ingat. Ni kadang-kadang tak kenal. Iman tanpa dia tak kenal. Dia kalau anak tu berapa orang sekalipun soleh, berapa orang anak tu jadi orang alim sekalipun, kalau kita mak ayah tak ada iman, tak ada nilai sikit. Abuk kita boleh pahala anak kita je lah.
Kita tak ada pahala mak ayah kalau kita tak ada iman. Memang ada orang nyakit biasa itu. Dia anak dia ngaji agama, bekalang akhirah dia, tapi dia sendiri tak belajar. Tak belajar ilmu akidah, dia tak belajar. Sebab tu ada orang persoal. Dia kata mak ayah ni menjadikan anak sebagai taruhan, dia kata. Mak ayah belajar ilmu dunia sampai ke paling tinggi belajar, pangkat besar, gaji mahal. Dia korbankan anak dia belajar agama, gelak masa depan. Kenapa? Kerana nak akhirat dia. Dia kata mak ayah ni menggelakkan masa depan anak untuk apa ni? Untuk kepentingan diri. Ada orang dimarah. Atau anak ngaji agama tu, ayah tu ngaji luar negara tu. Tapi anak dia suruh ngaji agama. Ngaji agama pula CJ tak ada. Gelak masa depan anak. Sebab apa ayah buat gitu? Dia buat anak ni sebagai korban dia, bekal akhirat. Dia kata ayah ni korban kat anak sebagai bekal akhirat. Sebab apa? Sebab dia banyak dosa. Dia belajar ilmu dunia sampai ke berjaya, kaya raya kehidupan. Anak gelak masa depan atau kalau agama. Dia kata ibu bapa jadikan anak sebagai korban untuk akhirat dia. Orang tak setuju tu nak. Ibu bapa atau anak dia ngaji agama. Ibu bapa atau anak dia ngaji agama sebab dia sedar kekurangan dia. Bukan kata bekal akhirat ibu bapa saja. Dinilai dak Allah lah belajar tingginya dunia. Gaji besar, pakak besar, agama dak reti. Bila mak ayah meninggal, nak ngaji Quran pun tak pandai, nak mayak-mayak pun tak boleh jadi tu imam. Dia pun rasa sedih. Anak dia ni sebagai anak, Allah lah siapa ke mak ayah meninggal nak jadi tu imam pun tak pandai. Duduk belakang semayang tu pun dekat-dekat boleh tanya lagi orang. Semayang mayak ni warna-warna tanya lagi, baru tak tanya. Nak ditik imam mana? Nak ditik imam mana? Ada ni. Jadi dia pun mari Allah lah. Tak ada khidmat untuk ibu bapa, khidmat terakhir jadi imam solat jenazah. Dia pun mari mikir, dia tambahlah anak dia jadi macam dia berjaya dunia, agama jahil. Sebab tu dia takut agama tu. Dia bukan nak korbankan anak dia nak pastikan anak dia selamat agama. Tapi orang beranggapan dia korbankan anak gelap masa depan untuk kepentingan dia jadi bekal akhirat. Ada orang ceramah gitu. Ada ni. Sebab dia berjaya dunia, dia sedar kekosongan kehidupan dia. Dan dia sedar kejahilan agama dia. Memanglah orang semua sanjung, belajar tinggi, gaji besar orang sanjung, tapi hati dia kosong. Bila pergi majlis surah, bila dia dengar pengajian agama, dak erti ke persatu. Kadang-kadang orang ni tak belajar ilmu dunia ni, memang kadang-kadang dak erti sungguh, bukan dak erti sikit-sikit. Setengah tu dak erti sungguh. Tak ada ni. Jadi bila mari keinsafan, sedar kejahilan diri, tu anak dia letak ngaji agama tu. Bukan kata untuk dia semata-mata, untuk masa depan agama anak tu sendiri. Ada ni. Tetapi tak adilah. Kita atau kita anak kita ngaji agama, kita jangan tak belajar. Sebab apa? Sebab sebagaimana anak kita Islam yang beriman, diterima ibadah dia, kita pun samalah. Ibu bapa akan dapat pahala daripada ibadah anak kita Islam yang beriman, jikalau kita pun beriman juga. Kita kena ada ilmu molek. Mudah-mudahan kita hidup atas iman, kita mati dalam iman, maka pahala kebajikan anak kita ke sedekah jariah ke, pahala tu akan berpanjangan kepada kita. Janji kita hidup atas iman dan mati dalam iman. Ada ni. Jangan hanya semata-mata anak belajar agama
kita nak tunggu pahala. Kita Islam beriman ke tak? Sebab apa? Sebab syarat sah yang pertama, Islam yang beriman. Ni kena mak molek hak iman. Islam kita warisi daripada mak ayah. Mak ayah kita Islam, kita Islam lah. Sehingga kan hak mati dalam perut, hak 6 bulan ke atas, tak ada gapa-gapa jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam dewasa. Sebab apa? Sebab dia Islam. Islam warna mati dalam perut, mak ayah dia Islam, Islam lah dianya. Tak ada ni. Jadi 6 bulan ke atas meninggal, kita panggil guguran. Istilah pekoh tak panggil guguran. Istilah pekoh panggil beranong. Guguran ni 6 bulan ke bawah, baru panggil guguran. Kita 6 bulan ke atas mati dalam perut, keluar, dia panggil guguran. Tak, dia panggil beranong. Yang mana jenazah anak ni disempurnakan dengan mandi, kapang, sembahyang ke bumi di perkuburan orang Islam. Sebab apa? Islam. Islam mana? Mak ayah. Dia panggil Islam taba'an li abawai. Ikut ibu bapa tu. Mata Islam warisi. Kalau 6 bulan ke bawah baru lelaki kok lain pula. Kalau 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke bawah, 4 bulan ke atas, 4 hingga 6 bulan. Dia 4 bulan ni zahir kejadian. 4 bulan dah perut ni zahir kejadian. Ada bahagian tubuh, ada bahagian kepala, ada bahagian tangan, ada bahagian kaki, tapi tak comel lagi, tapi nyata kejadian. Ni bicara lain lah ni. Sebab di 6 bulan ke bawah tapi sudah nyata kejadian. Kalau keluar tu ada tanda hidup, maka macam tadi jugalah, mandi, kapang, sembahyang ke bumi. Tapi kalau 6 bulan ke bawah, keluar, nyata kejadian, tidak ada tanda hidup, dia hanya wajib 3 je. Mandi, kapang dan ke bumi. Sembahyang tak boleh, sebab dia tidak ada tanda hidup. Dan hanya setakat mandi, kapang, ke bumi di perkuburan orang Islam. Sebab apa? Islam. Islam di mana? Mak ayah. Atau kata Islam kita warisi daripada ibu bapa. Adapun iman, kepercayaan hati masing-masing, imannya tidak diwarisi. Jadi bab iman kena letak molek. Kita kena pastikan bahawa keenam rukun iman ni lengkap di kita. Terutama sekali hak rukun iman yang keenam. Jadi rukun iman yang keenam, mungkin pembicaraan agak panjang sedikitlah berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Dan rukun iman itu 6 perkara. Mana iaitu yang pertama, bahawa engkau percaya akan Allah. Engkau percaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya Allah ada, percaya Allah kuasa, percaya bahawa kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin tu kitab hadis Imam Nawawi rahimahullah. Hadis Jibril itulah, hadis Jibril, hadis pertanyaan Islam, iman dan ihsan. Dalam huraian hadis, yang pertama, antu minabillah, engkau beriman dengan Allah. Apa hak huraian dia? Bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyyati. Dimulai situ. Beriman dengan Allah dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala yang kita beriman ni esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, tidak ada sekutu pada ketuhanan. Tidak ada sekutu pada ketuhanan. Esa. Batu masa saya ngaji dahulu, hak saya tandanya, beriman, percaya engkau percaya dengan Allah, yakni engkau percaya Allah ada dan engkau percaya segala-gala perkara mari daripada Allah. Hak saya ngaji. Hak saya mengaji dengan almarhum Baba Najibuddin Kerandang.
Rukun yang pertama, bahawa engkau percaya akan Allah. Apa makna kau percaya akan Allah? Percaya Allah ada dan percaya segala-gala perkara mari daripada Allah. Mari gitu. Ayat kampung sikit lah. Mari daripada Allah. Kenapa? Kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi huraian segala perkara mari daripada Allah, itu huraian rukun iman yang keenam dah. Itu huraian rukun iman yang keenam dah tu. Qada dan qadar Allah bererti segala-gala mari daripada Allah. Situ dah sebenarnya. Tapi kalau kita ngaji kok beriman dengan Allah, salah satunya beriman bahawa segala-gala perkara mari daripada Allah. Macam dalam kitab Dalilul Falihin, beriman bahawa Allah Ta'ala esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan, tidak ada sekutu pada ketuhanan. Esa pada zat, Tuhan satu. Orang Islam pastilah berpegang Tuhan satu. Orang Islam tak ada. Orang Islam percaya bahawa ada Tuhan selain daripada Allah, tak ada. Esa pada sifat, pasti dah. Kita pasti berpegang sifat kudrah Allah satu. Sifat iradah Allah satu. Itu esa pada sifat. Sifat ilmu Allah satu. Tak ada kitanya sifat kudrah Allah satu dak padang. Sebab perbuatan Allah banyak. Jadi kudrah Allah kena ada banyak barulah padang Allah buat banyak perkara. Tak ada. Semua kita beriman bahawa kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Itu dia panggil esa pada sifat. Satu pada sifat. Pada ni, sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Secara satu-satu 20 dah. Lepas tu esa pada sifat, esa pada sifat. Kalau esa pada sifat dah 20. 20. Esa pada sifat mana? Esa pada sifat ni satu sifat bagi tiap-tiap satu. Tu esa pada sifat. Satu sifat bagi tiap-tiap satu. Kalau pendek, sesekara. Faham tak? Saya ngaji dulu. Sesekara. Faham? Sesekara. Kudrah se, iradah se, ilmu se. Atau apa? Sesekara. Satu bagi tiap-tiap satu sifat. Itu makna esa pada sifat. Jadi pendeknya sesekara. Itu esa pada sifat. Esa pada perbuatan. Ni. Esa pada perbuatan. Apa makna? Segala-gala perbuatan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu esa pada perbuatan. Kemudian dalam kitab Dalilul Falihin, la syarika lahu fil uluhiyati. La syarika lahu fil uluhiyah. La syarika lahu fil uluhiyah. Tidak ada sekutu pada ketuhanan. Allah yang bersifat dengan istighna, Allah yang bersifat dengan iftikar. Kesemuanya datang daripada Allah yang bersifat dengan istighna. Allah terkaya daripada segala-galanya. Allah yang buat segala-galanya. Sebab apa? Allah tak perlu pada makhluk. Untuk menggerakkan makhluk, Allah terkaya daripada makhluk. Ada ni. Bukan kata Allah buat manusia, maka Allah perlu kepada manusia yang menggerakkan badan manusia. Tidak. Allah tidak perlu. Allah terkaya daripada segala-gala. Allah buat manusia, apa yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Ada. Kemudian Allah bersifat dengan iftikar. Dengan bahawa sekalian makhluk Allah hanya berkehendak kepada Allah. Dengan bahawa makhluk Allah gerak diam pun berkehendak pada Allah. Allah yang melakukan segala-gala perkara. Ini tak ada sekutu pada ketuhanan. Balik kepada keesaan pada perbuatan. Sebab itulah kita mengaji sifat Allah. Sifat istighna ke, sifat iftikar ke, kita ambil daripada asalnya Islam.
asyhadu an la ilaha illallah. Kita pergi kepada beriman dengan Allah yang bersifat dengan uluhiyah ketuhanan, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Yang kita ambil daripada zahirnya asyhadu an la ilaha illallah. Bila asyhadu an la ilaha, apa pengertian dia? Pengertiannya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas kita bicara sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, istighna ke iftikar ke, asasnya adalah wahdaniyah, keesaan. Situ asas dia, keesaan. Apabila Allah Tuhan yang esa, pasti Allah bersifat dengan sifat istighna. Bila Allah Tuhan yang esa, pastilah Allah bersifat dengan sifat iftikar. Bila Allah esa bersifat dengan istighna iftikar, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, mari daripada keesaan. Mari daripada keesaan. Bila Allah Tuhan bersifat dengan esa, pastilah Allah istighna, terkaya daripada segala-galanya. Pastilah Allah bersifat dengan iftikar, segala-gala berkehendak pada Allah yang esa. Itu asas dia. Kemudian esa pada zat tetap dah, esa pada sifat tetap dah, esa pada perbuatan hak berlaku depan mata kita sekarang ni. Semua yang berlaku depan mata kita sekarang, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu ya. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya terdetik di hati, perbuatan Allah. Walaupun hanya berkelip mata, perbuatan Allah. Walaupun hanya bergerak nadi, perbuatan Allah. Ini pegangan kita mentauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk cakap saya buat, saya tu cakap asbab, tak ada salah. Saya mari, saya balik, saya bergerak, saya diam, saya bangun, saya duduk, itu cakap asbab. Jangan cakap pelik pula. Balik dah makcik, bukan makcik balik ni, Tuhan balik. Gitu dah, kalau makan lagi gak Lepas tu makcik nak pergi mana? Saya tak mau pergi mana-mana, Tuhan nak pergi mana? Pasal tu hak tu cakap zahir. Hak pegangan tetap dah. Hak cakap zahir lah. Hak dalam. Jangan hak dalam ubuh luar. Hak dalam ubuh luar jadi Superman lah. Superman duk hak pakai luar dalam duk luar. Superman ke apa? Orang luar dalam ubuh dalam, dia ubuh luar. Tak Superman kan tu? Bukan luar dalam, hidup luar. Gitu tu. Luar dalam duk dalam, yang pakai luar tu buat apa? Sama lah juga. Ni pegangan. Hak cakap luar ni cakap asbab. Kita belaka tak ada salah apa pun. Sini ni keesaan pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat baiklah, kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi jangan duk lari daripada tauhid. Bukan pilihan hamba, terdetik di hati hamba pun perbuatan Allah. Sama telah pilihan hamba. Memang perbuatan Allah. Bukan kata usaha hamba, berkelip mata pun perbuatan Allah, bergerak nadi pun perbuatan Allah, usaha hamba pun perbuatan Allah. Jadi kalau pilihan usaha perbuatan Allah, dan hamba tak ada apa lah. Hamba tak ada apa-apa peranan. Allah yang bersifat dengan istighna, Allah bersifat dengan iftikar, yang melakukan segala-gala perkara. Ada ni. Dan kenapa berpegang ada pilihan dan perbuatan? Sebab ayat Al-Quran menyanda perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, kami yang sembah kami. Oleh kerana ayat Quran kata kami yang sembah, maka kita ahli sunnah berpegang dengan ayat Al-Quran. Bila ayat Quran kata kami sembah, maka kita pun berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja bagi Allah. Allah Rabb, Tuan bagi sekalian alam, Tuan yang hakiki, hak dia belaka. Allah sebagai Rabb,
sebagai Tuhan yang hakiki, dia yang mengatur, dia yang menyusung, dia yang menjadikan segala-gala perkara. Itu Rabb, rububiyah. Yang mana asas kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Asas tauhid uluhiyah mengesakan Allah pada sembahan. Tapi asas kepada tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan. Berarti pilih hamba pun perbuatan Allah, usaha hamba pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hakikinya tidak ada apa-apa sekara pun makhluk Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Hak ni kena letak molek, sebab hak banyak terpesong adalah pada keesaan pada perbuatan, timbul mengsyirikkan Allah pada perbuatan. Yang dipanggil syirik ni musyrikun, orang yang menyekutukan Allah pada perbuatan. Kalau musyrikun pada perbuatan, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir perbuatan yang berlaku adalah perbuatan makhluk. Tapi hakiki sebenar-benarnya kesemuanya adalah perbuatan Allah, itu gaib. Tu kena tanam molek, kena pacok molek. Kalau berpegang makhluk yang memilih sendiri, makhluk yang melakukan sendiri, Allah hanya mengetahui apa yang akan dipilih, apa yang akan dilakukan oleh makhluk, habis ceritalah. Tak ada beriman dengan Allah dengan bahawa mengesakan Allah pada perbuatan, tidak ada sekutu pada ketuhanan. Sebab apa? Sebab kalau perbuatan tu perbuatan makhluk sendiri, maka makhluk tidak iftikar kepada Allah. Kita tidak iftikar kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita bekas sendiri. Bila kita tidak iftikar kepada Allah, lucu Allah sebagai ilah, lucu Allah bersifat dengan uluhiyah. Sebab apa? Sebab Allah tidak bersifat dengan sifat iftikar. Sebab kita tidak iftikar kepada Allah, sebab kita bekas sendiri. Rasa sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Dalilul Falihin, beriman dengan Allah ai bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi, dengan bahawa Allah Taala esa pada zat, wa sifatihi esa pada sifat, wa af'alihi esa pada perbuatan, la syarikalahu fi uluhiyah tidak sekutu pada ketuhanan. Itu dihuraikan makna beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi waktu saya ngajinya, beriman dengan Allah dengan makna beriman percaya Allah ada, dan beriman percaya segala-gala perkara mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya sebut segala-gala tu datang dari perbuatan Allah, sudah masuk di rukun iman yang keenam. Betul, sudah masuk di rukun iman yang keenam. Tetapi kenapa Nabi asingkan qada dan qadar di satu rukun yang lain? Walahal qada qadar, qada iradah, qadar kudrah. Iradah kudrah masuk di bawah beriman dengan Allah kan. Dan kita beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, yang mengqadakkan segala-gala. Kita beriman dengan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang mengqadar, yang melakukan segala-gala. Tapi kenapa iradah dan kudrah diletak rukun yang keenam? Allah yang menentukan segala-gala, Allah yang melakukan segala-gala. Kenapa tak tambah lagi rukun? Allah mengetahui segala-gala, Allah melihat segala-gala, Allah mendengar segala-gala, baru tak masuk. Sebab tu masuk dah beriman kepada Allah yang bersifat dengan ilmu, mengetahui segala-gala. Allah bersifat dengan basar, melihat segala-gala. Allah bersifat dengan samak, mendengar segala yang ada contohnya. Tapi kenapa pula Allah yang bersifat dengan iradah menentukan rukun yang keenam? Allah yang bersifat dengan kudrah melakukan, duduk di rukun iman yang keenam. Kenapa Nabi datangkan rukun iman yang keenam suku daripada rukun yang pertama? Sebab pembicaraan qada dan qadar Nabi asingkan
Sebab di sini banyak tempat yang terpesong. Banyak terpesong adalah di rukun iman yang keenam. Dia kita nak cari dalam Al-Quran yang mendatangkan keenam rukun iman pada satu ayat. Kita tak akan jumpa lah. Kita tak akan jumpa dalam Al-Quran satu ayat didatangkan susunan keenam rukun iman. Tidak ada dalam ayat Al-Quran. Tetapi keenam rukun iman tu terkandung di dalam ayat Al-Quran. Tetapi tidak didatangkan secara direct keenam rukun iman di dalam satu ayat. Yang kita dah baca semua tu kan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Empat je. Dah beriman dengan hari kemudian. Ayat lain pula, yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat lain pula, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhir. Ayat lain pula. Tapi nak ceritanya didatangkan ayat Al-Quran keenam rukun iman tidak ada. Bahkan satu ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang kufur dengan Allah dan dengan malaikat dan dengan kitab dan dengan rasul dan dengan hari akhirah, maka sesungguhnya telah sesatlah ia sebagai sesat yang jauh. Tapi kenapa 5 je di situ? Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Dah kufur dengan qada dan qadar? Tak apa. Kufur dengan qada dan qadar sebenarnya sudah masuk di wa may yakfur billah. Siapa yang kufur dengan Allah? Kenapa kufur dengan Allah? Termasuk kufur dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi bererti hak rukun iman yang keenam sebenarnya sudah terkandung di bawah rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi didatangkan asing. Sebab apa? Sebab di situlah hak berkaitan dengan rukun iman yang kita kena tekan molek. Itu nak kena tekan molek. Hak beriman dengan keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat dan segala malaikatnya, beriman dengan segala malaikat, beriman dengan sekalian malaikat. Yang mana kita maklum malaikat Allah makhluk yang paling besar, makhluk yang paling banyak. Kemudian didatangkan dalam kitab kita di hadapan setengah daripada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, didatangkan 10. Malik, Ridwan, didatangkan 10 malaikat. 10 malaikat ni kita wajib beriman secara satu-satu. Kita rukun iman yang kedua, kita beriman dengan segala malaikat. Kita beriman dengan sekalian malaikat. Apa makna kita beriman dengan segala malaikat? Apa makna kita beriman dengan segala malaikat? Kita beriman bahawa banyak malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang paling besar yang dijadikan daripada nur, makhluk yang sama sekali tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tu. Malaikat dia tidak akan derhaka akan barang yang diperintahkan oleh Allah,
dan mereka akan melakukan akan sekalian perkara yang diperintah kepada mereka. Itu kita beriman dengan sekalian malaikat. Tetapi antara sekalian malaikat tu, hak 10 tu kita wajib beriman secara satu-satu. Ada ni. Bukan malaikat 10. Hak 10 tu kita wajib beriman secara satu-satu. Termasuk malaikat hamalatul arsy, kita kena beriman kat satu-satu. Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy. Sebelum daripada qiyamah ada 4 malaikat, kemudian ada qiyamah ditambah lagi 4 jadi 8 malaikat yang menanggung arasy. Hak ni pun wajib kita beriman secara satu-satu juga. Termasuk malaikat hafazah. Malaikat hafazah pun kita wajib beriman secara satu-satu. Tiap-tiap anak Adam dijadikan 2 malaikat hafazah. Itu kita wajib beriman juga. Malaikat yang duk jaga kita. 2 malaikat hafazah. Termasuk dalam malaikat yang wajib kita beriman secara satu-satu. Jadi dalam kitab macam Fatih Faridah dihuraikan satu-satu di detail tu. Untuk melengkapkan hak berkaitan dengan keenam rukun iman. Dan segala kitabnya, beriman dengan segala kitab. Segala kitab. Berapa kitab semua segala ni? Setengah mengatakan 104 buah. Setengah mengatakan 114 buah. Tapi pandangan yang kuat, tak usah duk sebutlah bilangan 104 ke, 114 ke. Pandangan hak kuatnya serah kepada Allah. Tetapi banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul. Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya banyak. Kesemua tu adalah kalamullah. Kita beriman gitu. Kemudian hak Taurah, Injil, Zabur dan Quran, hak tu wajib kita beriman secara suti-suti, secara satu-satu. Tapi kitab bukan 4. Hak 4 tu kita beriman secara satu-satu. Tapi kitab yang diturunkan kepada Rasul banyak, kesemuanya kita beriman. Gitu. Kesemuanya kita beriman, tapi beriman secara ijmal dipanggil. Beriman secara umum, secara kasar, secara ringkas ataupun secara borong. Tu. Macam tadilah beriman dengan sekalian malaikat. Tapi sekalian malaikat kita beriman belaka. Tapi 10 tu beriman secara satu-satu. Dia ada 2 peringkat. Satu secara ijmal, satu secara tafsil. Ijmal secara kasar, tafsil secara terperinci. Ni dua peringkat ni kita kena beriman. Macam kita beriman dengan Allah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal. Hak 20 secara tafsil. Kita beriman Rasul pilihan Allah pastilah bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sifat sempurna nisbah seorang manusia ada di Rasul belaka. Adapun hak 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu secara satu-satu, secara tafsil, secara terperinci. Tapi sifat Rasul bukan 4. Sifat Rasul bukan 4. Hak 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu kita beriman secara satu-satu. Tapi secara ijma' cakap so, Rasul pilihan Allah pastilah di kalangan manusia yang sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Rasul bukan Tuhan dan Rasul bukan malaikat. Rasul manusia yang sempurna nisbah seorang manusia. Sempurna nisbah perangai, sempurna nisbah keturunan, sempurna nisbah tubuh badan. Sebab Rasul tidak ada yang cacat. Rasul sempurna bersebi sebagai seorang manusia. Tetapi hak secara satu-satu, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ada 2 peringkat, ijmal dan tafsil. Jadi beriman dengan segala kitab, kita beriman dengan sekalian. Semuanya itu adalah kalam Allah secara kasar. Secara satu-satu, Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Apa makna kita beriman dengan kitab? Kita beriman ke semua dalam kitab tu yang sebenar, yang terbaik,
hak terkandung dalam kitab. Itu makna beriman dengan kitab. Secara khususnya beriman dengan Al-Quran. Apa maknanya? Yang terkandung dalam Quran itu yang sebenar, itu yang terbaik sampai qiyamah. Itu makna beriman dengan Al-Quran. Secara khusus maksud di bawah beriman dengan kitab. Jadi kita ni sebelum kita nak ajar kepada budak-budak membaca Al-Quran, Quran tu pula kita ajar budak-budak pegang molek, letak molek. Masa bawa tu jangan bawa huyuk, apa ayung gitu jangan, marah tuanya. Letak dada molek. Jaga molek Quran. Nak pegang tu suruh ambil semayang dulu. Walaupun dalam mazhab Syafi'i budak nak ngaji, kita tak wajib suruh dia ambil semayang. Kalau mazhab Syafi'i kita, budak nak ngaji, kita tak wajib lah mung tu pegang Quran, semayang ada ke tak? Tak wajib kita tanya hak tu. Cuma sunat sahaja. Hak mana tak ada semayang, nak pegang Quran, dia ambil semayang dulu, sunat je. Ada pun mazhab Hambali tak boleh pegang kalau tak ada semayang, kita tak boleh benarkan. Itu mazhab Hambali. Mazhab kita tak. Budak nak pegang Quran untuk ngaji dia benarkan. Sunat sahaja, kita suruh dia pegang, suruh ambil semayang dulu. Sunat sahaja. Faham tak ni? Budak pegang Al-Quran untuk belajar dia. Budak pegang Al-Quran untuk belajar dia. Lihajati ta'allumihi wa darsih. Dalam kitab fiqh. Hajat belajar dia dan pedegah. Mana pedegah? Pedegah mana pedegah? Pedegah ni hok baca dulu tu kan. Sebelum nak pergi baca depan tu guru, dia kena ngulang dulu rumah. Dia baca nak ngulang di rumah tu, boleh dia pegang tanpa ada semayang. Kita hanya sunat saja suruh dia nak ngulang baca Quran, lepas tu nak pegang Quran, dia ambil semayang dulu, sunat je kita suruh. Kalau kita biarkan pun tak apa. Tapi untuk hajat belajar dia dan ngulang dia, bukan hajat kita. Bukan hajat kita. Kita ngaji Quran, wuduk batal, kemudian kita pun nak tutup tak boleh dah, nak setuh tak boleh dah, semayang batal. Nak sipang sama telah tak boleh. Dia panggil mai bang, tolong tutup aku amok, tolong kita taruh, tolong pergi sipang. Budak tak ada semayang ke tak? Tak ada. Tak apalah, dia tak boleh lagi. Haram kita buat seumpama tu. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi, hak saya baca malam kat Arang di Masjid Pengadang Baru, Masjid Jami' Pengadang Baru, dalam kitab Kifayatul Muhtadi dia kata banyak berlaku di kalangan kita menyuruh budak-budak yang belum baligh memegang Al-Quran tanpa ada wuduk dengan hajat kita, bukan hajat belajar dia. Haram. Kan budak tu tak balik lagi kan, buat pun nak haram. Haram mung tu. Ke mak tak balik kau? Mak tak balik tak haram lah. Mak tak balik kau ke? Budak tu tak berdosa baik tak balik lagi. Mak tu lah berdosa. Yang budak boleh pegang hanya untuk hajat belajar dia saja. Hajat lain tak boleh. Contoh nak ngemah rak Al-Quran. Budak nak ngemah rak Al-Quran tu ambil wuduk dulu. Bukan dia nak belajar, dia nak ngemah rak Quran. Tak boleh pegang tanpa wuduk. Kita tak boleh benarkan. Dia buat tak berdosa baik tak balik lagi. Kita jangan benarkan. Sebab apa? Itu bukan hajat belajar. Itu hanya nak ngemah rak. Dia nak ngemah rak, dah rak tu berabuk apa semua, Quran pun duduk tak susung, dia pun nak ngemah. Aku nak ambil semayang dulu. Faham tak ni? Mana? Boleh sebut gitu ramai-ramai semua orang tua. Dia nak suruh anak suruh tutup Quran, nak suruh pergi sipang Quran, dia panggil anak dia. Haram. Hanya untuk belajar anak tu boleh lah. Tu pun sunat, kita suruh ambil semayang dulu. Sunat kepada kita suruh dia ambil semayang dulu. Cuma kita nak cerita sini, macam mana kita suruh anak kita nak pegang Quran, dia ambil semayang dululah. Al-Quran letak molek, jangan berata-rata. Mulianya Al-Quran ni. Sebab apa? Sebab Al-Quran
yang kita dapat lihat. Dan mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Quran, bukan belah bulan. Ada ni. Mukjizat yang paling besar Al-Quranul Karim. Kita ajar kepada anak kita memuliakan Al-Quran. Hak paling besar kita kena ajar anak-anak kita beriman dengan kandungan Al-Quran. Tu paling besar. Beriman dengan kandungan Al-Quran. Al-Quran ni lah sampai kiamat untuk agama kita, untuk selamat kita dunia akhirah. Hak terkandung di dalam Al-Quran. Beriman dengan Al-Quran tu wajib. Membaca Al-Quran sunat. Faham tak ni? Beriman dengan Al-Quran tu wajib. Membaca Al-Quran sunat. Kita ajar beriman dulu. Tapi ada orang, dia belajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran cukup comel. Qari dianya. Bagai-bagai qiraah yang dia boleh baca. Tapi siapa masa hukum Al-Quran tak sesuai. Hukum Al-Quran ketinggalan zaman. Dan kalau hukum Al-Quran tak sesuai dah zaman sekarang, hukum Al-Quran sudah ketinggalan zaman, bubuh di muzium sudahlah, yang kamu pergi baca buat apa? Baca punya baca, cium Al-Quran, tapi hukum Al-Quran tak boleh pakai. Ni. Salah pengajian belaka ni. Kita pergi ajar dia baca Quran tanpa kita dahulukan beriman dengan Al-Quran. Nak ajar baca Al-Quran, ajar lebih dahulu beriman dengan Al-Quran. Ni hadiah Al-Quran ni lah yang wajib kita junjung, yang wajib kita perjuangkan. Yang mana hukum dalam Al-Quran merangkumi, bukan hanya rukun ibadat sahaja. Bukan hanya hukum ibadat sahaja. Merangkumi lengkap dalam Quran segala-gala yang meliputi kehidupan kita. Dan Al-Quran ni lah yang terbaik, dan Al-Quran ni lah untuk selamat kita dunia dan akhirah. Ajar dulu beriman dengan Al-Quran, barulah kita suruh dia baca Al-Quran. Baca sunat. Beriman ni hak wajib. Ada ni. Punyalah baca Quran, buat bertanding Al-Quran, sebut hukum Al-Quran dijeling. Jeling lalu dah. Sikit-sikit hukum Al-Quran. Sikit-sikit hukum Al-Quran. Dah. Nak hukum mana lagi? Kalau nak menghukum Al-Quran, hukum Al-Quran tak nak pakai dah. Dah membaca apa? Benda tak boleh pakai. Tu panggil tu. Balik tu balik. Dia tak mulakan dengan iman. Dia tak mulakan dengan akidah. Dia hanya baca. Kalau baca gitu, orang talih boleh baca Al-Quran. Tapi mereka beriman ke tak? Mereka tak beriman. Orang talih boleh hafal Al-Quran. Mereka beriman ke tak? Mereka tak beriman. Kita lebih kurang tu jadinya. Sebab tu kita dengan anak-anak kita sebelum nak ajar baca Quran, ajar dulu beriman dengan Al-Quran apa makna. Sebab apa? Ini rukun iman. Beriman dengan sekalian kitab, hak sekaliannya, dan pergi pada hak tafsirnya 4 kitab, dan fokus kita kepada Al-Quranul Karim. Apa makna beriman dengan Al-Quran? Yang mana zat Al-Quran sendiri pun kita cium. Sehingga kan kita orang bawa Al-Quran, kita sunat bangun. Dia bawa Al-Quran depan kita, kita pun bangun. Dia kata duduk hormat apa saya, bukan hormat ke awak, hormat Quran tangan awak. Dia ingat ke bangun hormat ke dia? Dok hormat apa ke dia? Hormat kepada Quran dibawa. Siapa gitu benar? Orang bawa Al-Quran, sunat kita bangun. Ada ni. Junjung cium Al-Quran, tapi tidak beriman. Allah lah. Beriman dengan kitab, beriman dengan Al-Quran, itu rukun iman. Dan segala rasulnya, beriman dengan sekalian rasul. Hak rasul 313 orang. Kata setengah pandang 314 orang. Nabi 124,000 orang. Tapi pandangan kuat, Nabi Rasul ramai. Bilangan berapa tak payah duk sebutlah. Sakat bilangan Rasul, sakat bilangan Nabi, aulanya jangan sebut. Jangan hinggakan. Itu lebih aula. Itu pandangan yang kuat. Sebab apa? Sebab dalam Quran menyebut minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebahagian dari Rasul ni kami cerita akan engkau ya Muhammad, sebahagian je. Sebahagian lagi kami tak cerita pada engkau ya Muhammad. Dari bilangan berapa? Yang pendapat lebih kuat, jangan kita hinggakan.
Tapi masyhur kitanya Rasul 313, Nabi 124,000. Kita kena beriman sekalian. Kemudian beriman secara seorang-seorang hak Rasul 25. Hak Rasul 25 tu nama tercatat di dalam Al-Quranul Karim, maka termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara darurah dipanggil. Maklumun fid din bidarurah. Makna apa nama Rasul 25 ni? Orang tahu secara latah. Orang tahu belaka nama Rasul 25 ni. Sebab apa? Sebab namanya jelas tercatat dalam Al-Quran. Maka 25 ni wajib kita beriman seorang-seorang. Yang jadi kita kenal Rasul 25 ni kerana kita baca Quran ke kerana ulama ambil nama Rasul dalam Quran bubuh luar 25 orang. Kita boleh kenal Rasul 25 ni kerana kita baca Quran ke kerana ulama ambil nama Rasul dalam Quran bubuh luar, kita kenal kat luar. Kok jalan mana kita kenal Rasul 25 orang ni? Kok jalan ulama ambil Rasul 25 bubuh luar, kita kenal kat luar lah. Tu jasa ulama. Nak harap kita kenal Rasul 25 dengan baca Al-Quran, tak pandai-pandai pun baca Al-Qurannya. Jadi ulama pun ambil nama Rasul 25 bubuh luar, ngapa kalau Rasul 25. Hak 25 ni wajib kita beriman seorang-seorang. Pada ni. Jadi kaedah bilangan Rasul 25 hak dah kitab ni, Quran tak ada 25 gitu. Tapi 25 ambil mana? Ambil yang terkandung di dalam Al-Quran. Sama juga dengan kaedah sifat 20. Tak ada susun wujud kita bakar dalam Quran. Tapi wujud si Tuhan ada. Mana kita ambil? Quran royak. Tuhan sedia, Quran royak. Tuhan kekal, Quran royak. Jadi ulama ambil akidah Quran, bubuh ngapa kat luar, wujud kidang bakar. Ulama ambil Rasul 25 dalam Quran, bubuh luar, kita kenal kat luar lah. Sebab nak kenal Rasul 25 dalam Quran, tak baca Quran kita tak kenal. Jadi ulama ambil Rasul 25 bubuh luar, kita pun ngapa kat luar. Kita pun kenal lah Rasul 25 secara seorang-seorang. Kenal Rasul 25 seorang-seorang ni, tak nanti kita ngapa. Pandai ni. Tak nanti pandai bilang. Dah kenal Rasul 25 ni macam mana? Apabila dia datangkan Rasul, salah seorang. Syuaib. Ni, duduk sini dah Rasulullah. Zulkifli, duduk sini dah Rasulullah. Ilyas, Rasulullah. Itu beriman lah tu. Nah, Ilyas, Rasulullah. Nuh, Rasulullah. Yunus, Rasulullah. Ada cukup lah. Ya cuba kau susun Rasul 25. Tak pandai, tak apa. Ada syarat boleh ngapa gitu. Pandai ni. Orang tua gelak gambar so ngapa gitu. Tapi hak Rasul 25 duduk sini dah. Tanyalah mana-mana nama pun. Lut, Rasulullah. Dah. Jangan pula Zulkifli. Zulkifli nama kawan kita Zulkifli. Mana ada Rasul Zulkifli? Ni siap ni. Tak kenal orang panggil. Zulkifli tu kawan kita nama Zulkifli. Nama orang Melayu Zulkifli. Mana ada nama Rasul Zulkifli? Tak kenal sekarang ni. Cukuplah Zulkifli dekat sini dah. Kita percaya Zulkifli Rasulullah. Cukup Ada ni. Tu panggil kenal Rasul 25. Nak suruh ngapal seorang-seorang, kita orang tua payah. Dan hari akhir, dan hari yang kemudian, hari akhir. Beriman dengan hari kemudian ni, beriman dengan perkara yang berlaku selepas ada kematian. Sebab hari akhir ni, hari akhir dunia, qiyamah. Hari akhir kita mati. Hari akhir dunia, qiyamah. Tiup sangkakala yang pertama. Hari akhir kita mati Mana apa? Kita beriman dengan persoalan barzah. Ni beriman dengan hari akhir. Beriman dengan persoalan barzah, nikmat dan azab di alam barzah. Beriman dengan tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, kemudian dihalau, dihimpun di mahsyar. Kemudian ada nikmat dan azab di mahsyar, ada syafaatul uzma di mahsyar, ada syafaat kecil di mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada titiang sirat, ada telaga haud, syurga, neraka. Ni termasuk di bawah beriman dengan hari kemudian. Yang mana dalam kitab ni ada bicara sedikitlah di penghujung pembicaraan berkaitan dengan iman, berkaitan dengan beriman dengan hari kemudian, bermula daripada beriman dengan barzah, persoalan dia, nikmat azab dia,
tiup sangkakala pertama dihancurkan dunia, 40 tahun kemudian tiup sangkakala yang kedua dibangkitkan kembali dan dihalau ke mahsyar, mauqif tempat berhimpun. Itu termasuk di bawah beriman dengan hari kemudian. Dan dengan qadar, kebajikannya kebajikan qadar dan kejahatannya kejahatan qadar. Jadi insya-Allah bulan hadapan kita masuk kepada hak beriman dengan qadar, kebajikan dan kejahatan, hak rukun iman yang keenam. Wallahu alam. Kepada sini dia ada orang tanya, boleh tak kita kata Nabi Adam buat silap makan buah khuldi dikeluarkan dari syurga? Ada ustaz beritahu kita ada penyebab Allah Taala mengeluarkan daripada syurga. Jadi dia gini je, semua tu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak Nabi Adam makan buah khuldi itu satu kesalahan, satu kesilapan ataupun salah ijtihad. Itu pandangan-pandangan ulama. Sebab setengah pandangan mengatakan Rasul bersifat dengan amanah selepas dilantik menjadi Rasul. Mustahil berlaku perkara salah. Adapun sebelum dilantik menjadi Rasul, khilaf ulama. Harus tidak berlaku kesilapan sebelum dilantik menjadi Rasul. Maka timbul hak masalah Nabi Adam AS. Atas pandangan mengatakan amanah terpelihara daripada melakukan kesalahan adalah selepas jadi Rasul. Sebelum jadi Rasul harus berlaku kesalahan. Maka Nabi Adam makan buah khuldi sebelum dilantik menjadi Rasul. Atas pandangan hak kata amanah ada sifat selepas dilantik di Rasul. Setengah pandangan amanah sifat Rasul walaupun sebelum dilantik menjadi Rasul. Jadi Nabi Adam makan khuldi bukan satu kesalahan, tetapi salah ijtihad. Dia kena takwil lah pula. Sebab apa? Sebab atas pandangan mengatakan sifat amanah sifat Rasul dan termasuk sebelum Rasul. Tu nampak tak amanah tu salah dah tu makan khuldi. Maka wajib takwil dengan bahawa bukan salah Nabi Adam, salah ijtihad, salah pandangan. Atau kena balik pada pembicaraan sifat amanah, sifat ismah seseorang Rasul. Adakah sifat amanah tu selepas di Rasul ataupun termasuk sebelum dilantik di Rasul? Atau pandangan kata amanah adalah sifat selepas dilantik di Rasul, maka Nabi Adam berlaku kesalahan sebelum di Rasul. Tak boleh. Jadi ada dua pandangan di situ hak berkaitan dengan Nabi Adam makan buah khuldi. Habislah. Lepas dah ada dah kan hak atas tu. Bisyahul afrah apa ni? Apa ni? Mana? Ada catatan sini. Mana Bisyahul afrah? Cari dah. Ada sebuah makna Bisyahul afrah. Tengok mana dalam wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.